وتعالى لأن بفضله قد جمعنا في هذا الصباح في الدورة للمعلمين الجدد للمدارس التابعة للمؤسسة الإسلامية بكلانتان. أولا أرحب بحضوركم وحضوركن في هذه الدورة، وأقدم أعطر كلاما أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama berada dalam satu kursus pengajaran dan pembelajaran untuk guru-guru baru yang akan memulakan khidmat mereka dengan Yayasan Islam Kelantan, dan saya ucapkan tahniah kepada ustaz dan juga ustazah yang telah terpilih untuk menjadi tenaga pengajar di Yayasan Islam Kelantan. Untuk kumpulan yang pertama ni lebih kurang 13 orang guru agama Arab yang dipilih untuk memberi khidmat kepada anak-anak didik di sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan. Dan ustaz dan ustazah datang daripada latar pendidikan jamiah yang berbeza-beza. Yang mungkin ada yang daripada luar negara dan ada yang daripada dalam negara. Dan kursus kita ni berlangsung selama 4 hari. Bermula hari ini dan akan berakhir pada hari Rabu. Dan anaknya memperkenalkan diri adalah anaknya ialah Muhammad Zainuddin bin Husin daripada Pusat Bahasa Arab Yayasan Islam Kelantan. Dan bersama kita ni ialah nama-nama pun telah ada dengan anaknya. Cuma pada pagi ini kita lihat beberapa perkara yang pandangannya penting yang perlu kita berkongsi pada pagi ini. Ustaz dan juga ustazah mempunyai ilmu yang banyak dan semangat yang kuat kerana baru habis belajar. Cuma mungkin pengalaman mengajar itu belum banyak lagi. Mungkin sebelum ni ustaz dan juga ustazah mungkin menyampaikan kelas-kelas tambahan di peringkat universiti untuk khususnya untuk adik-adik baru, untuk pelajar-pelajar baru yang hadir, memberi pendedahan tentang mata pelajaran di universiti dulu. Jadi pada pagi ini untuk sesi yang pertama, pengisian pedagogi dan pemerkasaan guru, akan anak kongsi bersama sahabat anak Ustazah Haribah selepas daripada ini. Dan selepas daripada itu kita akan bersama dengan Ustazah Nafizah dan Ustaz Hamdan untuk sesi yang kedua dengan tajuk pencapaian objektif pengajaran. Dan kebetulan kitanya diserang oleh pandemik COVID-19. Sebelum ni biasanya kita akan buat secara bersemuka kursus guru baru ni. Tapi kerana adanya pandemik ni, terpaksa kita buat secara maya. Walaupun begitu, insya-Allah
objektif daripada kursus ini tercapai insya-Allah. Sebagai pembuka bicara kita pada pagi ini, apakah dia definisi pengajaran? Definisi pengajaran yang berkesan. Kita nak mengajar anak kita ni biar boleh memberi kesan kepada jiwa pelajar-pelajar kita. Pengajaran berkesan bermaksud ialah seseorang pengajar atau guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai sesuatu ilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran yang tinggi. Itu yang ditarifkan definisi pengajaran berkesan. Kita sebagai guru ataupun pengajar, kita perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai sesuatu ilmu pengetahuan. Kita hanya bukan perlu tahu tentang subjek kita yang diajar, yang kita ajar sahaja, tapi kita perlu mengetahui pengetahuan yang lain yang boleh membantu dalam pengajaran kita dalam menyampaikan pengetahuan ilmu kepada anak-anak murid kita. Jadi la asyuku dalam ilmu ustazah, tapi kita perlu tambahkan lagi di samping ilmu yang ada itu dengan ilmu-ilmu lain, yang mana ilmu tersebut boleh membantu kita dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak pelajar kita. Sebab itulah sebagai seorang guru kita perlu ada diploma pendidikan sebagai lesen, sebagai penambahan kepada ilmu yang kita ada. Bagaimana cara kita nak mengajar, bagaimana cara kita nak menghadapi para pelajar, bagaimana kita nak mengawal kelas dan sebagainya. Itu adalah antara ilmu-ilmu yang perlu kita ada. Baik, yang seterusnya ialah pengajaran berkesan menuntut guru untuk memahami isi kandungan sesuatu mata pelajaran dan memiliki ilmu pengetahuan mengenai topik dan perkara yang hendak diajar. Dan sebut tadi, ustazah mempunyai ilmu yang begitu mendalam tentang mata pelajaran yang hendak diajar. Walaupun begitu, kita di Yayasan Islam Kelantan ini, mata pelajaran kita yang ustazah yang akan mengajarnya ialah menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk tidak mengelirukan para pelajar, seperti itulah anda sebut sini, kita perlu memahami isi kandungan sesuatu mata pelajaran. Kita perlu menguasai mata pelajaran yang hendak kita ajar dan tajuk-tajuk yang hendak kita ajar kepada pelajar kita. Kita takut sebenarnya lebih lain maksud mafhum daripada tajuk topik itu lebih lain, tapi kita ni syarat lebih lain. Itu yang kita takut ya. Jadi kita perlu memahami, kena baca kena mula kaji tajuk yang kita hendak ajar sebelum daripada kita ajar. Ada juga guru-guru yang kadang-kadang ditanya pelajar, jangan jadi gini, muka surat berapa, tajuk mana kita belajar ini. Pelajar yang kadang-kadang seolah-olah dia tidak bersedia untuk mengajar. Jadi dia masuk ke kelas, apakah tajuk yang kita nak ajar hari ini, tajuk mana hari ini, seolah-olah dia tak tahu. Kadang-kadang buku pun tak bawa. Dia hanya duduk di
depan meja tengok buku pelajar sahaja dan dia baca gitu ya. Baca gitu ya. Jadi kita sebagai guru, kita kena bersedia, kita kena baca, biar tajuk yang kita nak ajar tu betul-betul kita jelas, betul-betul kita faham. Dan kita kena menyediakan juga diri, menyiapkan diri dengan kemahiran tertentu dari aspek pengurusan kelas, menyoal soalan, penerangan yang jelas, dan pemantauan proses pembelajaran. Kita jangan sahala sahaja. Kita mengajar, start daripada masuk sampailah kita keluar kelas, mengajar sahaja, baca sahaja, tanpa ada ruang kita nak menyoal para pelajar. Kita nak mengurus pelajar bising ke, pelajar tak beri tumpuan kepada kita ke, kita hanya mengajar sahaja. Itu adalah tidak menyiapkan diri untuk mengajar atau memberi kefahaman kepada para pelajar. Dan kita kena soalan, penerangan, dan kita kena pantau proses pembelajaran dalam kelas. Kita kena tengok pelajar-pelajar kita. Ada pelajar, kadang-kadang pelajar yang tidak memberi tumpuan, kadang-kadang ada pelajar yang tidur dalam kelas pun ada. Semasa guru mengajar, ada pelajar yang tidur. Kenapa? Kerana guru hanya berada di hadapan sahaja. Mata guru tertumpu pada buku depan. Kadang-kadang dia tak tengok. Pelajar dia di belakang tak tengok. Mata dia hanya tumpu depan dan habis masa dia keluar. Tak ada ruang untuk pelajar menyoal dan sebagainya. Jadi anak pun pernah menjadi guru juga. Jadi kita kena bersedia dengan soalan-soalan dan kita kena fahami betul-betul mata pelajaran yang kita hendak ajar. Jadi sebagai kesimpulannya ialah pengajaran berkesan dapat disimpulkan sebagai pengajaran yang menyedia dan mewujudkan suasana yang sihat bagi menggalakkan pelajar untuk terus belajar. Itu pengajaran yang berkesan. Jadi kita walaupun memakan masa untuk mewujudkan pengajaran yang berkesan ni, tapi sekurang-kurangnya kita cuba dulu di peringkat permulaan supaya pengajaran kita mendapat minat ataupun berjaya menarik pelajar untuk mengikuti pengajaran. Kalau dalam satu kelas tu ada 30 orang pelajar, maka ada 30 perangai pelajar yang perlu kita hadapi. Dan bagaimana kita nak menguruskan pelajar yang berbagai-bagai dengan tingkah laku ni supaya berminat, supaya dapat mengikuti pengajaran yang kita adakan. Terutamanya sekarang ini pengajaran menggunakan pengajaran maya. Pengajaran dari rumah. Pelajar duduk rumah, kita duduk rumah kita, cuma secara maya sahaja kita mengajar. Kadang-kadang pelajarnya kita dengar suara sahaja. Lagu mana dia mengikuti, kalau tidak buku ada ke tak ada, kita tak tahu. Cuma bila kita insya-Allah, bila kita dapat menguruskan kelas dengan baik, kita dapat sampaikan ilmu pengetahuan tajuk dengan baik, ianya akan mendapat perhatian daripada para pelajar. Jadi itu ustazah perlulah memberi nilai tambah kepada
ilmu yang telah sedia ada kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang baru yang boleh kita gunakan untuk menarik minat para pelajar supaya memberi perhatian kepada pengajaran yang kita laksanakan. Ada belakang ke Ustazah? Ada. Ada. Kita insyaAllah ada belakang dah. 13 hari ada belakang dah insyaAllah. Baik. Seterusnya kita nak tengok pula ciri-ciri pengajaran berkesan. Ciri-ciri pengajaran berkesan. Ustazah boleh cari lagi maklumat-maklumat ni daripada buku-buku yang lain. Banyak sekarang ni, kalau kita tak baca buku pun, kita boleh Google je, cari bagaimana ciri-ciri pengajaran berkesan, bagaimana teknik pengajaran mengikut Islam. Boleh cari lah ni, ciri-ciri guru berkesan, boleh cari. Sebab kita nak gunakan dalam PDP kita. Baik, di sini akan berkongsi tentang ataupun ciri-ciri pengajaran berkesan. Ciri-ciri pengajaran berkesan. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Kita jangan lupa bahawa kita adalah guru yang tugas kita ni ialah untuk memberi maklumat, memberi pengetahuan kepada para pelajar. Jadi kita sebagai guru dan sebagai pengajar mesti ada benda yang kita nak sampaikan kepada pelajar kita. Oleh sebab tu guru perlu bersedia. Sebelum masuk ke kelas, guru bersedia sebelum masuk ke kelas. Jangan masuk kelas tanpa apa-apa persediaan. Kerana itu boleh kita kata menghilangkan minat pelajar untuk mengikuti mata pelajaran kita. Kadang-kadang ada guru yang pelajar, kalau guru tak masuk tak apa, ada juga begitu. Ada kelas pelajar yang kalau guru tak masuk kelas dia tak apa. Tak cari. Kalau pengetua tak girang kelas, tengok kelas dia kosong, dia tak cari guru tu. Tak cari. Tapi ada guru-guru yang bila dia tak hadir ke kelas, pelajar dia akan cari. Dan itulah yang kita nak dengan ustaz dan juga ustazah, biar dia panggil guru magnet. Guru magnet ni guru yang mampu menarik pelajar. Kita pergi kursus contoh. Kita pergi kursus. Pelajar tanya dah. Kita kursusnya 3 hari. 3 hari. Jadi pelajar yang tak ada 3 hari. Biasanya kalau dia tak tahu. Tak ada 3 hari tanya dah. Tak jumpa orang tak tanya, duk mana Ustaz Fakhrul Ahmad? Banyak hari dah tak tengok. Jadi tak tengok. Kenapa? Kerana Ustaz Fakhrul ni dia guru magnet, guru yang mampu menarik minat pelajar. Kenapa? Kerana dia bersifat sebagai seorang guru. Cukup letak dari segi penampilannya hebat. Tidak serebeh dah. Ada misal pun comel. Rambut molek. Janggut pun ada janggut pun comel, bersikat. Ustazah pun begitu juga. Kita biar tengok, biar mampu menarik minat pelajar. Dan murid pula sebagai merupakan pelajar. Ciri-ciri pengajaran berkesan, kita kena anggap bahawa murid kita adalah pelajar yang memerlukan kepada pengetahuan yang perlu kita bagi supaya mereka memahami betul-betul subjek dan topik yang kita ajar. Seterusnya ialah kena ada kurikulum. Ini disediakan oleh pihak sekolah. Rancangan mengajar. Rancangan mengajar ada. Dan kena buat
buku rancangan mengajar ni kena buat. Apa yang kita nak ajar, jangan kata masuk mengajar pada sebut tadi, jangan kata masuk ikut telitah nak mengajar kat mana. Ikut telitah. Yang menyebabkan kadang-kadang bulan 2 minggu lepas ajar dah ni. Mari minggu ni ajar pula. Tambah lagi kalau sekolah tu ada kelas banyak. Ada kelas banyak siapa ke naik kelas lah. Dekat T2 kata naik kelas. Dan gurunya rancangan mengajar tidak buat. Tak buat. Yang menyebabkan tak tahu tajuk mana mengajar dah, tajuk mana tak mengajar lagi. Jadi sukatnya tak habis akhirnya. Tak habis. Nak periksa pengar, sukatnya tahdik, sukatnya tak sampai lagi. Kenapa? Kerana rancangan mengajar pun tidak buat. Tak tahu kelas tu hak mana, tajuk mana, kelas ni tajuk mana. Ya akhirnya bila nak masuk pada periksa pertengahan tahun ataupun percubaan, banyak lagi sukatan yang tak dihabiskan. Kenapa? Kerana tidak ada pengajaran, tidak ada rancangan untuk mengajar. Tempat belajar. Tempat belajar kena kondusif. Kita di ni kalau ma'ahad, alhamdulillah. Tapi lah ni tidak seperti zaman dulu dah. Tidak seperti zaman dulu. Zaman ustaz dulu, sebut sekolah harap ni kan, kelas pun tempat belajar pun latar pun pasir je. Tak ada semi-semi ni tak ada. Jendela pun tak ada, pakailah hak gitu je. Pakailah hak gitu. Tapi kita sekarang ni alhamdulillah kelasnya dia ada dengan kipas, cukup lekat. Bahan bantu mengajar kena ada. BBM, bahan bantu mengajar kena ada. Untuk menambahkan faham lagi pelajar tentang tajuk yang kita nak ajar pada hari tersebut. Kena buat. BBM mesti ada. Kalau kita buat diploma pendidikan pun, BBM ni mesti kita sertakan dalam PDP kita. Kaedah dan teknik mengajar kena ada. Jangan kita menggunakan satu teknik sahaja. Teknik mengajar ni antaranya ialah yang biasa kita guna di sekolah ni ialah dipanggil tariqatun nahwi wa tarjumah. Mementingkan baris dan menterjemahkan makna-makna tu. Ni banyak yang kita guna sekarang ni. Zaman-zaman dulu pun inilah, ni tak apa ni tariqah tadris al-qadimah. Dia guna baca, terjemah. Baca, terjemah, baca, terjemah. Kadang-kadang dia tak beri peluang kepada pelajar untuk qiraah. Untuk istimak dan juga untuk kalam tidak ada dalam tariqah an-nahwi wa terjemah. Sebab itu kita kena pelbagaikan teknik. Di samping kita baca, kita kena dengar juga bacaan pelajar. Contoh mutalaah. Di samping bacaan kita baca, selepas tu pelajar mesti baca juga pula. Kenapa? Kerana kita nak mendengar bagaimana bacaan daripada pelajar, betul ataupun tidak. Bagaimana sebutan huruf, bagaimana baris yang dibaca. Begitu juga dengan mufradat dan sebagainya. Kita kena libatkan pelajar sama. Jangan hanya berpusatkan kita guru sahaja. Kadang-kadang kita perlu bermain. Kena ada lu'bah dalam pengajaran kita. Biar pelajar mudah faham dan lebih kuat ingatan dia, lebih lama. Lama ingat. Permainan bahasa contoh. Permainan bahasa contoh. Kita sebagai guru insya', sebagai contoh guru insya', kita nak perbanyakkan mufradat al-tharwah al-lughawiyah pelajar.
Suruh pelajar ingat banyak perkataan. Sebagai contohnya, kita suruh pelajar berdiri belakang dalam kelas. Pelajar berdiri belakang dalam kelas sebagai contoh. Tapi lubah ni kita kena ada hadaf dia. Kita kena ada apa yang kita nak daripada permainan tu. Tidak ada permainan sesaja permainan, tidak. Tapi kita nak kepada hadaf ataupun matlamat daripada permainan tersebut. Sebagai contoh kita ngajar insya. Tajuknya ialah Fasli An-Nazif sebagai contoh. Fasli An-Nazif. Jadi kita suruh pelajar bangun semua. Sebagai contoh pelajar ada 30 orang, biar dia sebut dalam kelas tu apa yang ada dalam kelas. Tapi tak boleh kalimah yang berulang sebagai contoh. Tapi tak boleh kalimah yang berulang. Orang yang boleh sebut kalimah tidak berulang, dia boleh duduk. Boleh duduk. Tapi orang yang tak mampu untuk menyebut kalimah, maka dia kena berdiri sehinggalah dia dapat kepada kalimah tu, barulah dia boleh duduk. Jadi pelajar seronok. Pelajar berminat kepada benda-benda yang lagu tu, dan apa yang mereka sebut dalam kelas tu mudah mereka ingat dan lama mereka boleh ingat dengan kalimah-kalimah tu. Ustaz di masa belajar dulu pernah tanya kalimah Roma. Kita jumpa kalimah Roma. Jadi kita tak tahu Roma. Jadi ustaznya tidak jawab Roma tu gapo. Dia ambil kapu di pekor kita. Ambil kapu pekor tu. Bahkan hari ni ustaz ingat kisah tu. Lepas tu ingat kalimah Roma ni kat pekor. Jadi ingat semua. Jadi kalau darabah, janganlah darabah pelajar derah-derah. Darabah pukul kau tak apalah. Jadi kita buat satu permainan yang boleh menarik minat lepas tu boleh mudah pelajar faham, dan yang tiganya ialah ingatan pelajar terhadap teknik yang kita ajar tadi, kalimah-kalimah benda-benda yang ada, lama pelajar boleh ingat. Dan proses yang melibatkan interaksi dua hala antara pelajar dengan guru. Bagaimana kita berinteraksi dengan pelajar. Bagaimana kita berinteraksi dengan pelajar kita. Jangan sekali-kali kita menggunakan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut seorang guru. Tambahan pula, itu adalah merupakan doa dan kita pula guru kepada mereka. Biarlah kalau ada guru yang pernah mengeluarkan kalimah yang tak sepatutnya kepada kita, kita terasa dengan interaksi yang tidak sesuai itu. Jadi jangan kita gunakan perkara yang sama kepada anak-anak murid kita. Jadi kita kena bercakap dengan pelajar dengan bahasa yang sepatutnya, dan kita dengan pelajar kita biar ada interaksi. Tidak kata kita tanya kat pelajar senyap lah. Kalau pelajar senyap, kita boleh tunjukkan hantar. Sebaik-baiknya guru kena kenal nama pelajar dia. Itulah lebih nilai tambah ada, lebih berkesan lagi dalam pengajaran. Kerana pelajar ni bila kita sebut nama, bila guru sebut nama dia, dia kata cikgu bertumpuan kepada aku. Cikgu bertumpuan kepada aku. Bukan payung, bukan suruh ngapa dah. Kita boleh ingat nama, sebab sekarang ni ada name tag belakang pelajar. Kadang-kadang ada pelan kelas tu ada, kita boleh cari. Kerana bila kita baca sebut nama gitu, pelajar akan lebih rasa dihargai oleh guru. Sudah dihargai oleh guru. Jadi hubungan kita dalam kelas, mudah kita nak mengawal kelas bila kita sebut nama. Nakal-nakal sikit kan, kita pun sebut nama dia. Pelajar dengan sendirinya akan
memberi perhatian kepada apa yang kita nak sampaikan. Jadi penting, dan kita jangan menggunakan bahasa yang kuih-kuih software dengan pelajar, dan kita kena sentiasa menyebut-nyebut nama pelajar. Sebab bila tersebut nama, ada yang ngatuk, dia akan sedar balik. Tak ngatuk balik. Kadang-kadang pelajar ni, cikgu tak lagi sebut nama aku. Tapi bila kita sebut nama dia, soal dia, kadang-kadang pelajar rasa berminat untuk mengikuti pelajaran yang kita ajar. Dan kadang-kadang ada juga pelajar-pelajar yang nakal pun ada juga dalam kelas kita, pelajar yang nakal. Jangan juga kita menggunakan supoh lah, kata bahasa mudah, supoh. Kata huduh kepada pelajar, bahasa yang tak sesuai lah terbit daripada seorang guru. Kalau kita kata, kalau orang luar dengar pun dia kata tak sesuai lagu ni. Jadi kita kena gunakanlah pelajar-pelajar yang nakal, pelajar yang tidak pandai. Kita kena meraihkan semua ni pelajar-pelajar yang sedemikian. Jangan kita tumpu kepada sebahagian pelajar dan kita tak melayan kepada pelajar yang lain. Sebab semua pelajar yang kita ajar adalah pelajar-pelajar kita semua. Dan dalam Islamnya kita boleh gosok belakang pelajar pun boleh. Contohnya kita suruh dia mengapa tapi tak ingat juga. Kita gistuh dia, pegang bau dia dan sebagainya. Sentuhan-sentuhan itu kadang-kadang memberi pengaruh kepada pelajar kita. Gosok belakang apa tak mengapa ni, gini mo ni. Orang lain ingat belakang, atas orang tak ingat. Kadang-kadang dia boleh memberi pengaruh. Rupanya cikgu ni perhatian juga kat aku, walaupun aku ni tidak pandai, walaupun aku ni tidak mampu untuk jawab soalan dia, tapi dia perhatian juga kepada aku. Mungkin dapat mengubah diri dia. Kadang-kadang pelajar yang nakal pun gitu juga. Kalau kita beri perhatian kepada dia, kita tumpu kepada dia soal dia, akhir-akhir dia akan jadi tertariklah dengan pengajaran kita tadi. Tertarik. Dan Rasulullah sendiri pun dalam hadis Jibril itu, bagaimana adab seorang guru dengan seorang murid dengan guru. Sentuh ayat ada dia merapatkan lutut dia kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sentuh. Jadi kita juga dengan pelajar kita, kalau boleh kita sentuh pelajar-pelajar lelaki lah, pelajar perempuan jangan. Bukan sentuh kat si. Bukan sentuh kat si kan jadi fitnah pula. Jadi fitnah kena tak boleh begitu. Baik, kita tengok kepada seterusnya, kita tengok kepada ciri-ciri guru berkesan pula. Tadi pengajaran berkesan. Ni ciri guru-guru berkesan. Apa yang perlu ada pada seorang guru? Penampilan guru penting. Penampilan guru penting. Kalau ni tak ada guru pakai lipat di sekolahnya. Kadang-kadang kalau pakai jubah pun biar nampak smart jubah kita tu. Biar bergosok. Baju pun gosok juga. Biar pelajar tengok pada kita ni, nampak gahnya, nampak hebatnya guru kita. Ni tengok pada guru pun tak bersemangat dah belajar. Lagu mana dia nak mengajar? Tak bersemangat dah. Sebagai seorang guru kena biar nampak smart. Kena pakai name tag. Kena biar smart lah, kasut kena berkilat, bergosok baju ni agak kecut. Dia jangan ada yang seumpama gitu. Yang pertama, ciri-ciri guru berkesan ialah guru yang mempunyai kepakaran dan kecekapan dalam subjek yang diajar.
Guru yang betul-betul mahir terhadap subjek yang dia nak ajar. Sebagai contohnya, mungkin kita sini ada yang mengajar arut sebagai contoh. Sebagai arut, ilmu arut. Ataupun adab nusus, mutalaah. Jadi guru-guru ni perlu mempunyai pengetahuan yang luas terhadap subjek yang hendak diajar. Maklumatnya ada dah. Kalaulah dia tidak ada kepakaran ataupun kemahiran, tapi sekolah suruh juga dia ajar madah tu. Kenapa? Kerana dia pergi untuk subjek tu dah. Kerana tidak ada orang lain yang mengajar. Walaupun dia tidak bidan dia, tapi bila diarahkan oleh sekolah, kena buat. Jadi, ilmunya tidak ada, kepakaran tak ada, jadi dia kena belajar lah. Kena belajar dengan orang lama, dengan ustaz-ustaz lama yang ada di sekolah tu, yang mahir dengan subjek tersebut, dia kena belajar. Sebab kalau madah lurah di sekolah ni banyak. Dia kat T1, siapa dia kat T6 ni banyak. Yang menyebabkan tahu pula kalau sekolah besar. Sekolah besar yang tak ada nak ajar. Katalah ustaz ni kuliah lurah dah. Tapi tak ada nak ngajar arut kerana dia tumpu kepada adab nusus dan juga nahwu sharah sebagai contoh. Menyebabkan dia nak ngajar madah arut. Ustaz ni pula kuliah lurah juga. Tapi dia terpaksa ngajar insya', mutalaah. Tak boleh nak ngajar arut. Kitanya guru baru pergi suruh ngajar arut sebagai contoh. Jadi kita kena betul-betul menguasai subjek yang kita nak ajar. Maknanya secara gambaran umum tu kita nampak dah. Madah arut ni kita tahu dah benda-benda yang ada dalam subjek tersebut. Yang menyebabkan secara umumnya kita boleh faham dah. Ni madah arut ni bagi apa-apa benda-benda yang ada dalam tu, dan bila kita nak mengajar kita kena rujuk lah. Kita kena baca dulu sebelum mengajar. Jangan kita masuk dengan tak tahu. Dengan tak tahu. Kadang-kadang pelajar kita masuk dengan tidak bersedia, dia akan boleh nampak guru ni bersedia ke tak bersedia untuk mengajar. Main kakak-kakak. Gana ni. Pelajar tahu dah tu. Guru ni tak bersedia ni. Tak bersedia. Kadang-kadang pelajar kita ni berbagai-bagai perangai. Kadang-kadang dia goyak ke cikgu lain. Ustaz baru tu. Gini. Jadi kita kena bersedia. Biar pelajar tengok pada kita, ustaz ni memang menguasai betul subjek ni. Pada dia mengajar subjek ni pun sebab dia menguasai betul subjek dan juga tajuk-tajuk yang ada dalam subjek ni. Itu yang kita nak dengan ustaz dan juga ustazah kita. Yang kedua, boleh mempelbagaikan kaedah mengajar. Seperti anda sebut tadi. Boleh mempelbagaikan kaedah mengajar. Jangan kita masuk dalam kelas agak baca amsilah, baca kaedah. Gitu sama. Lepas tu terai kaedah. Gitu sama. Tak ada dah kepelbagaian. Kita nak dengar pelajar syarah ke, syarah dulu. Sebelum kita terai tu, kita nak suruh pelajar dulu terai tajuk tersebut. Apa yang awak tahu, kita tajuk ni, contoh ni duduk di bahagian mana. Kita nak biar pelajar bersama-sama dengan kita dalam kita mengajar tadi. Awak tak masuk kelas lagi ni. Hanya dah secara mayang sahaja. Bila kita masuk kelas, Allah 30 orang pelajar, 30 perangai. Ada yang kita nak marah pun ada. Ada yang kita bahasa malas cara pun ada.
Ada yang kita rasa pelajar ni bertumpu kepada kita pun ada. Ada yang terasa, budak ni duk ngupak kat aku duk mengajar hidup kecek ni. Banyak perkara budak-budak. Sebab itulah kita kena pelbagaikan kaedah mengajar supaya melibatkan semua pelajar. Kadang-kadang kita perlu berbincang. With satu tajuk, pelajar dalam masa 15 minit bagi kepada kumpulan, dalam masa 15 minit berbincang dalam kumpulan dan buat perbentangan. Buat perbentangan. Yang bacanya katalah ada lima isi ataupun lima perkara dalam tajuk tersebut, kita bagi kepada lima kumpulan, setiap kumpulan buat satu sahaja dia buat, tapi kumpulan lain boleh manfaat daripada kumpulan-kumpulan yang ada bersama dia. Dia baca saja, tapi dia buat saja, tapi dia boleh lima. Dalam kumpulan lain pun begitu juga, dia buat tapi dia boleh semua lima isian ataupun perkara yang ada dalam tajuk tersebut. Manfaatnya dia boleh berlaku. Orang lain pun begitu juga. Bila kita buat kumpulan, semua ahli kumpulan akan berbincang. Maknanya pengajaran kita berjaya sebab melibatkan semua pelajar. Lepas tu, sebagai contoh, kita suruh komen pula. Kumpulan 2, cuba komen kumpulan 1 tadi. Betul adakah penjelasan dia tentang perkara tersebut. Kumpulan 2 pula, kumpulan 3 komen. Begitulah kita adakan sesi perbincangan dalam kelas. Tidak hanya kita sahaja dok. Start daripada masuk sampai ke akhir, kita je duduk keceknya. Pelajar ada hak tidur, ada hak buat, ada hak duk tulis ke lain, ada hak buat kerja ke lain, ada yang duk baca dan sebagainya. Ni kita kata tidak dapat menarik perhatian pelajar kerana kaedah pengajaran yang kita gunakan tidak pelbagai. Kalau zaman dulu memanglah betul lah. Anak sebut tadi, baca terjemah. Lepas tu kak periksa, ni tajuk penting, ni isi ngapa. Kadang-kadang kita tak tahu gapo pun ada. Bukan nak menundi jadi ke mana-mana, tidak, tapi kebanyakannya lagu itulah. Ada juga yang tidak lagu tu pun, ada juga. Ataupun insya', ngajar insya'. Kesalahan yang besar suruh pelajar ngapal insya'. Okey, insya' ada buku. Sedangkan insya' ni pelajar belajar mengembangkan tajuk yang diberi. Kalau kita bincang isi tak ada masalah. Kita bincang isi. Okey, tajuk ni ni isi dia. Okey, siapa boleh kata isi? Kita pun tulis. Tulis paper. Dibuat. Ni isi yang ada bagi tajuk ni. Ni isi dia. Kalau ada 4 isi ke, 5 isi, ni isi yang ada. Jadi pelajarnya mengarang ataupun mengembangkan isi ni berdasarkan kepada tajuk tu. Barulah orang panggil insya'. Tidak kata ambil buku baca. Rihlah ila syati'il bahr. Baca je. Baca terjemah. Baca terjemah. Isi pun pelajar tak tahu duduk mana. Sepatutnya kita kena cari isi. Lepas tu yang mengembangkan, yang menulis insya' tu adalah pelajar, bukan kita. Bukan kita. Jadi perlu kepada kaedah yang pelbagai. Ciri guru berkesan yang ketiga ialah boleh memberi penerangan yang jelas tentang perkara yang hendak disampaikan. Kita sebagai guru kena faham 3-4 kali
lebih terhadap satu-satu tajuk. Bukan setakat sekali pehedok. Maknanya kita kena betul-betul mahir tentang tajuk tu. Kena betul-betul mahir. Assalamualaikum. Tak ada lain sini ni. Waalaikumsalam. Kita sambung semula. Tak ada lain. Tak apa, Ustaz. Tak apa, Ustaz. Dah, okay dah. Sikit lagi, ada sikit lagi. Kita kena faham betul-betul tajuk tu. Contoh tajuk arut, ilmu arut. Bahar kita kena faham, taf'ilah kita kena faham sungguh-sungguh. Biarlah nak sebut pula walaupun ustaz-ustazah mahir belakang dah cuma untuk mengingatkan balik. Idza takarrara taqarrara. Bila kita boleh ni lebih itu lagi. Jadi kita kena mahir betul-betul nahwu saraf. Utamanya mereka yang mengajar tingkat tenir, tingkat lima, tingkat empat. Tingkat empat pun payah tu sebab dia guna azhar. Payah juga tu tingkat empat nahwu saraf, tingkat empat tu payah. Kalau orang yang tidak betul-betul mahir tak mampu nak menerangkan kepada pelajar, nak menjelaskan kepada pelajar, kadang-kadang tak mampu. Sampai tu pernah disebut oleh penyedia buku teks Ustaz Mai, pecin tu Ustaz Mai. Nahwu sarah dia kata pak ni kalau takluk nak kekeh dia kata. Kalau cikgu tidak mahir betul sebab tinggi. Tinggi dengan bukunya, tulisannya kecil-kecil dan sebagainya, maknanya jadi kita kena betul-betul mahir dengan tajuk yang kita nak ajar. Jadi mana kita kena bersedia, kita kena baca, kita kena mula kaji untuk sebab kita pelajar kita nak periksa. Pelajar nak periksa bukan sekadar untuk dapatkan ilmu. Sebab itulah kita kena tengok kepada soalan. Setiap mata pelajaran kita kena buat analisa soalan, kita kena ada soalan, tengok tahun ni hak mana tubik, lagu mana cara dia soal, apa ni jawapannya macam mana. Kita kena ada benda tu. Kerana kita hanya bukan untuk mengajar pelajar mendapat ilmu pengetahuan sahaja dalam jangka masa yang sama. Kita nak biar pelajar kita lulus dalam subjek yang kita ajar. Dua hadaf yang kita kena ada, dua target. Ilmu satu untuk pelajar, yang kedua nak suruh pelajar lulus dalam peperiksaan. Walaupun kadang-kadang ada guru yang ilmunya cukup mendalam lah, pakar tajuk, tapi dia tidak mengkaji soalan. Pelajar dia nak ngapa mana, soalan marinya lagu mana, jawapannya duduk mana. Dia tak tahu, dia tak layak pun, tak pendedah kepada pelajar, yang menyebabkan akhirnya pelajar ada maklumat, tapi untuk menjawab soalan, pelajarnya tak boleh nak jawab. Kenapa? Kerana tidak ada pendedahan kepada tajuk-tajuk yang diajar. Dan juga semasa kita mengajar, kita kena ada interaksi dua hala dengan pelajar. Apa nak sebut tadi lah. Jangan kita seorang je depan.
Oh, sedap aku mengajar, pelajar tak kata apa. Pelajar senyap. Koyak saya saing. Aku dah masuk kelas kat aku mengajar kat. Oh, pelajar tak kecek. Tak kecek tu mungkin takut kita. Kita backing contoh. Backing. Baca PH ataupun tidak, kita tak tahu. Jadi untuk apa ni, kita boleh menilai pelajar PH ataupun tidak. Topik, tajuk yang kita ajar tu ialah dengan cara kita menyoal kembali pelajar terhadap tajuk yang kita ajar tadi. Barulah kita boleh buat satu kesimpulan bahawa yang aku ajar tadi pelajar tak faham. Kenapa? Kerana bila aku tanya, pelajar tak nak rayak kembali seperti ayat tadi. Tapi bila pelajar berjawab, kita juga boleh buat kesimpulan bahawa daripada 10 orang pelajar yang disoal, 7 orang yang mampu menjawab, maknanya itu adalah berkesan tajuk yang kita ajar tadi. Jadi kita kena ada dua hala. Ataupun pelajar soal. Kalau pelajar tak faham, pelajar soal kita. Kalau pelajar tak soal, kita soal pelajar. Dan pelajar kita ni biasanya dia tak akan menyoal. Jarang sangat je yang dia nak bertanya. Kadang-kadang dia tak tahu nak tanya lagu mana. Serupa dengan orang Melayu kita ngaji Mesir dalam kuliah. Doktor tanya, faham ke tak? Kali-kali. Faham sikit-sikit. Doktor kata, cuba syarah gapung faham sikit-sikit. Pakat senyap lah dia. Pakat senyap. Kali kita tak ada bahasa, kali tak ada bahasa tu. Faham tapi tak ada bahasa. Kalau kita pelajari menggunakan bahasa Melayu. Dan nasihat kepada ustaz dan juga ustazah, dalam kelas, gunakanlah bahasa Arab. Jangan kita asingkan bahasa Arab dalam pengajaran kita. Cuba kita selitkan penggunaan bahasa Arab supaya bahasa Arab ni tidak menjadi asing kepada pelajar. Bagi contoh masuk kelas, tanyalah, kaifa haluka, kita nak dengar. Masmuka, aina taskun, boleh seorang dua mula-mula masuk kelas tu. Kita nak dengar bagaimana pelajar kita jawab. Kadang-kadang pelajar tidak tenang pun, ustaz dan ustazah, kalau kita tanya aina taskunu, dia jawab taskunu juga. Dia tak faham nak ubah askunu tu. Jadi ustaz dan juga ustazah tu betul lah jika ada kesilapan para pelajar, terutama berkaitan dengan bahasa Arab, tolong perbetulkan kesilapan tersebut. Amat memalukan kita lah, kita pelajar sekolah Arab ni, ada pelajar-pelajar kita yang tak mampu langsung untuk bercakap bahasa Arab. Tak boleh. Tanya soalan-soalan yang mudah pun tak nak jawab. Kerana apa? Dia ada tapi kerana tak biasa menyebut. Sebab itulah anak agaklah kepada ustaz dan juga ustazah, masuk kelas, cuba gunakan, ambillah 2-3 minit menggunakan bahasa Arab untuk berbual dengan pelajar sebelum daripada kita mulakan PDP kita. Kena ana arju minkum jami'an. Dan sebelum daripada mula pelajar, gunalah. Dan lah ni kita ada lurah ma'had. Kita bagi kepada sekolah-sekolah. Lepas tu ibaratul fil fasli, ada dah kita atas ke sekolah ibarat dalam kelas. Tanya aina taskun, kaifa haluka, sa'ahkam tanam billail, adatan, sa'ahkam tastaykizu minan naum. Itu benda-benda yang menjadi basic yang perlu ustaz dan ustazah sebut semua dalam kelas. Kenapa? Kerana kita nak biasakan anak-anak kita dengan mendengar dan juga berkalam, bertutur bahasa Arab. Bertutur bahasa Arab di kalangan pelajar-pelajar kita sangat-sangat menyedihkan ustaz-ustazah. Kalau insyaAllah 11 Mei kalau boleh masuk ke sekolah,
cuba ustaz dan juga ustazah cuba berinteraksi dengan pelajar kita sebelum daripada memulakan pelajaran tu. Cubalah interaksi dari 2-3 minit dengan menggunakan bahasa Arab. Cuba ustaz dan ustazah nilai sendiri lagu mana. Kadang-kadang tak boleh jawab terus. Tak boleh jawab terus pun ada juga. Jadi kita kena gunakanlah bahasa Arab. Dan juga kita kena pastikan objektif yang kita nak ajar itu sampai habis. Contohnya hari ni kita nak mengajar aruk, tajuknya bahar tawil. Contohnya bahar tawil. Biar habislah tu. Aruk dia, darab dia, taf'ilah dia, contoh taktik dia dan sebagainya. Biar habis kita mengajar sampailah objektif yang kita nak sampaikan hari itu. Dan memastikan target kita, objektif pengajaran kita tu yang ditetapkan dapat dicapai. Itu faktor yang faktor kepada terlaksananya sukatan kita, terhabisnya sukatan kita. Jangan kita banyak main luar, cerita-cerita panjang sangat pada, tapi untuk selit menarik perhatian pelajar ada masalah dengan cerita-cerita dan sebagainya, tapi jangan panjang sangat. Jangan panjang cerita, jangan panjang selingan ataupun ngepeng daripada cerita yang menyebabkan tak habis sukatan. Jadi kita nak nampak pelajar ralik sikit kat, kita sebutlah benda-benda yang boleh ngatuk kalau kita buat cerita-cerita yang mereka boleh segar balik, atau ada masalah. Tapi yang pentingnya biar objektif kitanya adalah tercapai. Baik, mari masuk sikit lagi. Bagaimanakah pengajaran yang berkesan? Yang kita nak tengok, kita boleh ukur bahawa pengajaran kita ni berkesan. Baik, pengajaran yang berkesan yang pertamanya ialah melihat kepada kualiti, cara dia ni adalah model pengajaran berkesan ialah yang pertama kualiti pengajaran kita. Kualiti pengajaran kita. Bahasa kita, alhamdulillah. Maklumat yang kita sampaikan, alhamdulillah, menarik minat. Adanya interaksi dua hala. Kita kemukakan soalan, pelajar boleh jawab. Kita minta pandangan pelajar boleh pandangan. Ada kalanya pelajar menyoal kita. Maklumat kita boleh diterima. Dan teknik kita ni ialah menarik minat pelajar dan mudah diingati oleh pelajar. Terutamanya contoh-contoh. Contoh-contoh. Kadang-kadang kita tengok contoh dalam buku, contoh yang agak susah. Susah. Jadi kita kena menarik minat pelajar dengan kita mengemukakan contoh-contoh yang lebih mudah yang berada di sekitar kita. Yang kita guna semua. Baru-baru mudah. Ni contohnya Sungai Ne contoh. Gunakan contoh-contoh yang dekat-dekat dengan kita. Yang kedua ialah tahap kesesuaian pengajaran. Baik, kita tengok tahap keupayaan pelajar dalam penerimaan pembelajaran atau perlu dipertimbangkan. Kebolehan pelajar adalah berbeza-beza dengan mengambil kira latar pendidikan. Pelajar-pelajar kita ni berbeza, saya sebut dah tadi. Ada pelajar yang
pintar, ada pelajar yang kurang pintar, dan ada pelajar yang tidak pintar pun ada. Ada pelajar yang senang, ada pelajar yang susah. Berbagai-bagai latar belakang pelajar ni kita perlu ambil kira dan kita perlu sesuaikan dengan pengajaran yang kita nak laksanakan dalam kelas. Jadi bila pelajar kita berbeza, kaedah PDP kita juga mesti berbeza. Pelajar yang pintar, kaedah pelajar yang pintar tak boleh kita nak gunakan kepada pelajar yang tidak pintar. Kenapa? Kerana matlamat objektif pengajaran kita tak akan sampai bila kita gunakan kaedah pengajaran yang sama. Kaedah sama. Pelajar yang pintar, kaedah ni sesuai dengan dia. Kenapa? Kerana dia mudah faham. Mudah faham hak kita ajar tu. Tapi pelajar yang tidak pintar, kita royak 2-3 kali pun tak faham. Hak pintar sekali, faham dah. Hak tidak pintar kelas akhir-akhir ni, kita royak 3 kali pun tak faham lagi. Suruh ngapa syair. Kelas pintar, 5 bait, sekali kita suruh ngapa ingat. Tapi kelas yang ujung-ujung, suruh ngapa 5 bait, tak sesuai. Kita suruh ngapa 1 bait ataupun 2 bait. Biar sesuai dengan itu sebagai contoh. Sebagai contoh. Kita nak tengok perbezaan. Jangan kita buat ukuran pelajar yang pintar dengan pelajar yang tak pintar ni, standard dia sama. Ni adalah, kalau kita buat lagu tu, maknanya pengajaran kita tidak akan beri kesan kepada pelajar. Kenapa? Kerana kita tak pandai sesuai. Tak kena kiyah tak, kiyah awak turun dengan telur, tak kena. Pakai nak capuk lah ke tak boleh lah. Kita kena tengok telur lagu ni, awak turun lagu ni. Pelajar yang pintar lagu ni, pelajar yang kurang pintar lagu ni. Jadi berbeza-beza ni, kita kena pandai sebagai seorang guru, kita kena nilai pelajar kita. Sebab kita masuk kelas ni, kita boleh tengok dah pelajar kita ni setara mana tahap dia. Kita boleh nampak dah. Dia tengok pada pelajar pun kita tahu dah. Dia pelajar. Jadi kita kena bijak lah. Kita kena bijak menggunakan kaedah-kaedah pengajaran. Yang seterusnya ialah galakkan. Kita kena ada galakkan. Dan insentif daripada guru adalah penting bagi menarik minat serta menggalakkan pelajar agar terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. Kena ada insentif ataupun galakkan daripada kita. Contohnya pelajar boleh jawab, ahsanta anta mumtaz. Anta mumtaz. Jadi kita ada lagi penghargaan daripada kita ada kepada pelajar. Boleh jawab, ahsanta mumtaz. Kita kena ada puji. Kalau patut kita beri ke, benar ke, berilah. Cak kelak ke, sebutir. Boleh jawab, kita bagi. Biasa kelas ni kelas-kelas yang akhir-akhir dan peringkat bawah-bawah boleh. Boleh. Orang besar-besar pun boleh. Nak biasa beri juga masa dekat tenang dulu pun. Boleh ngapas 2 bait, beri cak kelak. Jangan beri hak mama. Kalau beri hak mama, kita tak klik modal lah. Mungkin mama tak boleh. Beri cari yang biasa-biasa sahaja, yang murah-murah. Sebab pelajar ni dia bukan nak tengok kepada nilai tu, tapi dia tengok kepada penghargaan kita kepada dia tu. Penghargaan guru kepada pelajar. Jadi kita kena ada. Jangan sekali-kali jangan kata kita mematahkan semangat dia. Tak boleh jawab semua hantar ni. Bait syair tak ngapa. Anak rasa lama sebulan tak ingat lagi nak 5 bait. Tu boleh tak apa dah hantar ni periksa lagu ni. Tu boleh mematahkan semangat dia tu. Boleh mematahkan semangat. Tak apa, hantar cuba lagi. Masa masih ada lagi, tak apa, cuba. Cuba. Kalau tak boleh ngapa 5 bait ngapa sobit. Seminggu tak apa dah. Sobit 2 minggu tak apa dah. Ngapa. Jadi tu kita kena ada
ke penghargaan kepada pelajar kita. Menghargai. Jangan sekali-kali kita kata mematahkan semangat dia. Mu ni aku kenal ayahmu. Ayahmu sepamu. Sekali ngaku dulu. Cikgu suruh ngapa tak ingat paksa dah. Ada negara kamu pun dah. Tak boleh. Itu orang yang tidak menghargai dia. Kau marah jadi kau marah. Kena pula pelajar boleh baik ayah dia kak. Sayang ayah ngajar kita. Dia kata ayah tak pandai dalam sekolah dulu. Hanya marah dia pula kita. Jadi kita ada menghargai para pelajar kita. Bukan payah. Sekadar ucap-ucap sahaja. Mumtaz, ahsanta, mumtaz jiddan, ahsanta dan sebagainya. Doa-doa untuk dia. Kerana itu boleh mewujudkan suasana motivasi untuk pelajar. Kau semangat. Pelajar yang boleh jawab, kau semangat. Kenapa? Kerana minggu depan ataupun seterusnya cikgu ni lagu ni juga aku nak balik baca dulu supaya aku boleh jawab lagi banding orang lain. Bagi pelajar-pelajar yang lemah, cikgu tak pandai aku lemah, tapi dia semangat kat aku, tu mana suruh aku belajar lagi, tu aku ada harapan lagi. Jadi mungkin boleh memotivasikan pelajar supaya berubah kepada keadaan yang lebih baik. Itu penting kita sebagai guru, peranan kita sebagai guru. Tapi kita kena tahu juga, kita kena pandai baca anak-anak murid kita. Kadang-kadang anak murid susah. Lepas sekolah kerja, balik sekolah kerja pun ada juga. Tolong ayah, tolong mak. Menyebabkan nak baca tak boleh. Tak ada masa. Jadi kadang-kadang walaupun kita bukan guru kaunseling, kalau kita tengok pelik pada pelajar kita ni, cuba kita selidik dia. Berapa ya pelajar ni sampai ke sebulan 3 bit syair pun tak ingat. Cuba kita selidik. Selidik. Rupanya ada masalah. Dan kalau kita boleh sesar sendiri masalah tu, kita sesar. Tapi kalau kita perlu angkat kepada pihak lain, kita perlu angkat. Sebab di sekolah kadang-kadang ada bantuan dan sebagainya. Kita boleh angkat kepada unit-unit lain, pengetua dan sebagainya. Seterusnya masa. Perlu juga masa. Penggunaan masa yang betul dapat memastikan sukatan pelajaran dapat dihabiskan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Perancangan pengajaran yang bertepatan dengan objektif pengajaran dapat memastikan hasil yang berkualiti. Kita rancang masa, objektif PDP kita betul-betul sesuai dengan masa. Sesuai dengan masa. Tepat dengan dapat dihabiskan dalam masa yang telah kita rancang. Maknanya dah lah. Minggu hari ni, ni perancangan kita habis. Kita ada sebut tadi, kadang-kadang jangan masuk lewat kelas. Ana di masa waktu diploma di maktab dulu, sekarang nak panggil IPG, masa seminit, 2 minit nak habis tu, pensyarah dia ada dah luar kelas. Tunggu dah. Kenapa? Kerana dia nak suruh sukatan dia nak suruh habis dengan masa yang diperuntukkan. Ditunggu dah. Dan begitulah. Masa seterusnya, dia nak bela 3 minit lagi, ada dah orang luar duduk tunggu. Begitulah keadaannya. Jangan pula ketua orang cari keting lah kita. Maka kita lah guru tersebut. Jadi sukatan suruh habiskan lah. Masuk lewat dah 10 minit. Tubik awal pula 10 minit. Masa 35 minit je. Yang menyebabkan sukatan tak habis. Hak ni lah hak yang nak periksa kalau. Kenapa? Kerana sukatan tak habis. Nak buat tambah dan sebagainya. Masa dia kelas tak gunakan dengan sepenuhnya. Menyebabkan nak buat tambah. Tapi masa wajib ni tak guna. Sepatutnya kita habiskan dulu dengan masa yang ada, dengan perancangan yang sesuai dengan masa.
andainya tak habis juga kerana kekangan masa yang lain, keadaan yang lain, bila tak habis kata, barulah kalau perlu kepada waktu tambahan, baru buat tambahan. Ni nak buat tambahan lalu. Jadi tu lah kita kena masa kita kena tepati betul-betul. Jadi sekadar itulah Ustaz dan juga Ustazah daripada Ana untuk slot yang pertama. Jadi besarlah harapan kami di YI dan Ana di PBA ni mengharapkan supaya Ustaz dan juga Ustazah dapat memainkan peranan yang semaksimum mungkin di sekolah dalam menentukan kejayaan anak-anak kita di sekolah, dan dalam masa yang sama Ana amat mengharapkan supaya Ustaz dan juga Ustazah menggunakan bahasa Arab semaksimum mungkin dalam PDP. Kena guna bahasa Arab. Kalau kita yang tak menggunakan bahasa Arab, siapa lagi? Anak-anak pelajar kita kalau bahasa Arab dengan bahasa Inggeris, mereka lebih berminat kepada bahasa Inggeris. Kerana apa? Kerana kita guru bahasa Arab pun tidak menggunakan bahasa Arab. Kita tak menggunakan bahasa Arab. Jadi Ana memohonlah kepada Ustaz-Ustazah, gunakan bahasa Arab dalam PDP sebanyak mungkin, seluas mungkin, gunalah. Dan jika sekiranya dilantik sebagai penasihat persatuan dan sebagainya, terima. Contoh bahasa Arab, terima. Kerana Ustaz-Ustazah masih lagi muda, bersemangat, insya-Allah kita boleh gunakan kesempatan yang ada ni untuk memperkasakan bahasa Arab di kalangan anak-anak pelajar kita di sekolah, biar kita wujudkan satu suasana pelajar-pelajar begitu berminat untuk bercakap bahasa Arab. Itulah suasana yang kita harapkan di sekolah. Kita buat program, kita di PBA ni, kita buat program-program yang berkaitan dengan bahasa Arab ke sekolah-sekolah, dan kita turun ke sekolah-sekolah, tapi kerana kekangan COVID ni, kita tidak mampu untuk turun ke sekolah-sekolah. Jadi Ana rasa sekadar itulah ma huwa khairun wa huwa min indillah wa ma kan nuqsan fa huwa min dha'fi nafsi. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa aktafi bihadzal qadar wa insyaallah lana liqa'un akhar fi waqtin akhar wa ila dhalika hin astaudi'ukumullah wa akhtatim hadzal liqa' bi asyrafil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.